Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat malam kepada semua pendengar. Berita seterusnya bertajuk Depak gagal hidupkan saman terhadap Najib Rosmah. Berita penuh, Mahkamah Rayuan di Putrajaya hari ini menolak rayuan seorang ahli perniagaan, JR Depak Jakishan, adik lelakinya serta syarikat mereka untuk menghidupkan semula saman terhadap Datuk Seri Najib Razak, isteri beliau Datin Sri Rosmah Mansur dan 3 lagi berhubung dakwaan wujud konspirasi sehingga menyebabkan mereka mengalami kerugian. Datuk Azizah Nawawi yang menyampaikan keputusan panel 3 hakim itu berkata tiada unsur penipuan, konspirasi, salah laku dan penyalahgunaan proses dalam kes itu seperti yang didakwa oleh Depak, J. Rejas dan Radian Splendor Sendirian Berhad. Panel itu yang turut terdiri daripada Datuk S. Nantha Balan dan Datuk Si Mi Chuan memerintahkan kedua-dua beradik serta syarikat mereka membayar kos berjumlah RM80,000. Depak, Rajesh dan Radian Splendor yang diwakili Peguam V. Syam Sunder merayu agar saman mereka dihidupkan semula serta dikembalikan ke Mahkamah Tinggi untuk perbicaraan. Saman mereka telah dibatalkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Azimah Omar pada 13 Januari 2020 selepas beliau membenarkan permohonan Najib Rosmah, bekas pengurusi tabung haji Datuk Seri Abdul Aziz Abdullah Rahim, adik lelaki Najib iaitu Datuk Ahmad Jahari Abdul Razak dan bekas pengurusi Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad Tan Sri Syukri Muhammad Saleh. Dalam penyataan tuntutan yang difailkan pada 12 September 2018, kesemua plaintiff mendakwa Najib bertindak di luar batasan serta menyalahgunakan kuasanya dengan mengarahkan Bank Kerjasama Rakyat Berhad memfailkan pelbagai tindakan guaman terhadap mereka terutama kepada plaintiff kedua iaitu Depak. Depak mendakwa ia bagi menghalangnya daripada memberi keterangan lisan secara jujur ketika perbicaraan kes sivil berhubung pembunuhan Altan Tuya Syaribu membabitkan Najib, Rosmah dan Ahmad Johari. Plaintiff juga mendakwa terdapat perjanjian bertarikh 24 Julai 2008 dengan Bank Kerjasama Rakyat Berhad atas arahan Syukri yang bersetuju memberikan dan menyediakan kemudahan pembiayaan wang sehingga RM198,888,750 dan sebagainya, dan sebagai balasan mereka perlu menyerahkan hak mutlak dan kepentingan terhadap 80 unit pangsa puri dalam pembangunan yaitu kondominium Plazio Tower B. Dakwa plaintiff kesemua defendant telah melakukan tort konspirasi, penipuan, penyalahgunaan proses dan atau perlakuan yang tidak mengikut undang-undang dalam mencapai perjanjian penyelesaian tersebut. Plaintiff juga mendakwa semua defendant berkonspirasi dalam menyebabkan kerugian terhadap mereka dan memohon setiap defendant membayar ganti rugi am sebanyak RM10 juta ringgit, ganti rugi teladan RM2.6 juta ringgit dan ganti rugi berpanjangan. Dalam penghakimannya, Azizah yang mempengurusikan panel itu berkata tiada butiran yang mengaitkan Najib dan Rosmah dengan dakwaan bahawa perayu adalah proksi mereka atau bagaimana Najib dan Rosmah mendapat manfaat daripada perancangan membabitkan hartana tersebut. Beliau juga berkata tiada perkaitan antara Abdul Aziz, Ahmad Johari dan Syukri dengan dakwaan trot konspirasi, penipuan, salah laku dan penyalahgunaan proses. Pada prosiding hari ini yang berlangsung secara dalam talian, Mahkamah mendengar hujahan Syam Hasan Sunder dan Peguam Datuk David Matthews yang mewakili Najib serta Rosmah, Dinesh Bashkaran pada pihak Ahmad Johari, Poris Royan Abdul Aziz dan Farah Syuhada Razali Syukri. Semua peguam responden berhujah bahawa rayuan itu hendaklah ditolak kerana saman yang difailkan terhadap anak guam mereka tidak dapat dipertahan. Terdahulu, Syam Sunder turut berhujah anak guamannya adalah proksi Najib serta isteri beliau dan terlibat dalam urus niaga membabitkan hartana bagi pihak mereka sambil menambah bahawa kes itu melibatkan isu yang patut dibicarakan.